Tempoh masa ibadah haji akan dikaji semula dan mengenai kelewatan pembinaan LCS yang boleh mengurangkan keupayaan kapal berkenaan. Perinciannya bersama Farhana Azwani Ismail di Parlimen. Silakan. Baik, terima kasih Amiza. Cadangan untuk mengkaji semula tempoh masa ibadah haji akan dibincangkan lebih lanjut dan mendalam. Ini kerana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, dengan memendekkan tempoh pakej muasasah akan menyebabkan kos meningkat. Tabung Haji telah berusaha mengawal peningkatan kos dengan memeterai beberapa perjanjian kontrak jangka panjang untuk penerbangan, penginapan, sajian makanan dan pelbagai perkhidmatan di Arab Saudi. Dengan cara tersebut, harga dapat ditetapkan untuk satu tempoh masa dan tidak dinaikkan setiap tahun. Begitu panjang tadi itu dan membolehkan kos tadi itu untuk dikawal. Walau bagaimanapun sekiranya tempoh masa tadi itu dipendekkan, maka tempoh masa yang akan ditetapkan tadi itu akan berlaku pada waktu ketika kemuncak haji, yakni berlaku hampir 10 hari ke masa haji tadi itu untuk dilakukan, dan ketika itu berlaku peningkatan yang sangat tinggi ke atas kos hotel yang bakal akan didiami oleh jemaah haji di situ. Jadi maknanya kalau kita buat pengiraan yang berhormat Senator, antara tempoh masa yang begitu panjang dengan yang pendek tadi itu, kos dia tu akan lebih kurang sama saja. Jadi walau bagaimanapun pihak tabung haji, usaha-usaha yang cadangan yang berhormat Senator sebutkan tadi itu akan kita bawa dalam bengkel untuk kajian yang lebih lanjut dan mendalam, termasuk juga cadangan-cadangan yang lain untuk kita lihat bagaimana satu mekanisme yang terbaik untuk kita pastikan kos yang akan ditanggung oleh jemaah muasasah tadi itu akan dapat dikurangkan. Tabung Haji sebelum ini menjangkakan jumlah kos haji untuk jemaah haji muasasah akan meningkat sehingga RM30,850 tahun ini. Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa kelewatan pembinaan kapal tempur pesisir LCS tidak akan menjejaskan keupayaan enjin dan peralatan lain meskipun telah dibeli lebih awal. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, enjin diesel yang diperoleh daripada MTU Services dari Jerman itu sentiasa diuji dan berada dalam keadaan baik. Jadi kita punya enjin tak ada masalah. Gearbox sama, propeller yang sama. Itu sebabnya kita tutup. Kalau siapa-siapa pergi ke Lumut, kita tutup, kita tak tunjuk apa jenis propeller yang kita pakai, kerana itu rahsia, ya. Propeller ini pun juga akan menentukan kelajuan, menentukan macam mana kapal ini dioperasikan nanti, itu betul, ya. Jadi shaft yang sama, tapi yang perlu, yang kata Datuk Azam tadi, yang berhormat Datuk Azam, Dr. Azam, kita perlu meribut balik ataupun kita perlu menaik taraf kita punya CMS, Communication Management System, termasuk juga kita telah pun menukar jenis peluru berpandu yang kita nak pakai, itu betul, iaitu daripada jenis dulu sekarang kita ambil daripada Norway. Beliau menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah mengenai kelewatan pembinaan LCS yang boleh mengurangkan keupayaan kapal berkenaan. Dan dalam pada itu, pihaknya tidak akan berkompromi dengan syarikat yang menggunakan orang tengah bagi menguruskan pembinaan kapal-kapal LCS. Baik, dalam perkembangan lain, negara akan terdedah kepada risiko penarafan yang tidak memuaskan sekiranya institusi keuangan tidak terus melaksanakan polisi berkaitan individu yang mempunyai pengaruh politik ataupun PEP. Timbalan Menteri Keuangan 2, Stephen Sim Chee Kiong berkata, antara lain penilaian negatif ke atas negara akan mengakibatkan kesan serius kepada urusan perbankan. Tambahnya, pematuhan Malaysia kepada piawaian antarabangsa tertakluk kepada penilaian bersama oleh Badan Antarabangsa Financial Action Task Force ataupun FATF. Sekian langsung perkembangan dari Dewan Negara. Kembali bersama Miza untuk berita selanjutnya.
Baik, terima kasih Farhana.